Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syarmi binti Hamidun. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitu 10 tips memagar rumah. Rumah adalah suatu nikmat daripada Allah SWT yang terkadang bahkan sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia mendapat kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah mengingatkan kita akan kenikmatan ini dalam surah An-Nahl ayat 80 yang bermaksud, Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Imam Ibn Katsir menjelaskan ayat tersebut, Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang dia curahkan atas para hamba-Nya berupa rumah tempat tinggalnya berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Rumahku syurgaku, ayat yang sering disebut-sebut oleh semua orang. Tapi sejauh manakah rumah kita menjadi syurga buat kita? Rumah adalah keperluan asas untuk melengkapkan kehidupan kita. Rumah adalah tempat privasi untuk berehat dan juga sebuah tempat perlindungan. Di rumah juga tempat kita mewujudkan kemesraan keluarga di mana ia merupakan tempat kita makan dan berbincang bersama-sama anggota keluarga. Justru kaedah memagar rumah ini bertujuan untuk mengharapkan keselamatan dan perlindungan dengan Allah SWT daripada kejahatan dan syaitan. Kaedah tips memagar rumah yang pertama ialah azan. Laungkan azan ketika pertama kali masuk ke rumah baru. Ia juga baik bagi bangunan yang telah lama ditinggalkan dan tidak dihuni oleh sesiapa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah memberitahu bahawa sekiranya sesebuah bangunan, premis atau rumah itu terlalu lama dikosongkan tanpa penghuni, ia pasti akan dimasuki sejenis makhluk halus, jin yang dikenali sebagai Al-Amar, yang suka tinggal di rumah yang tidak berpenghuni. Apabila dilaungkan azan, syaitan yang berada di sekeliling kita akan melarikan diri. Yang kedua ialah membaca surah Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula, kata beliau sesungguhnya syaitan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah, maka dia akan keluar daripada rumah tersebut. Tips yang ketiga ialah memperbanyakkan solat sunat. Amalan-amalan sunat khususnya solat dilakukan bertujuan untuk menampung atau melengkapi sebarang kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam amalan-amalan fardu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya jadikanlah sebahagian daripada solat kamu di rumah kamu, jangan jadikan rumah kamu semua seperti kubur. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksudkan dengan solat di sini ialah solat sunat yang dilakukan secara sendiri. Ini seperti mana disebut dalam hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya sebaik-baik solat bagi seseorang adalah di rumah, kecuali solat fardu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ianya bertujuan untuk menjadi petunjuk kepada manusia untuk mendapatkan keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi apabila kita membacanya, apatah lagi jika kita mengamalkannya. Ini juga termasuk apabila kita selalu membaca Al-Quran di dalam rumah, ia bukan sahaja memberikan kelebihan kepada kita yang membacanya, lebih dari itu jin dan syaitan juga akan menjauhkan diri dari rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kelima ialah membaca zikir. Membaca zikir Al-Maturat Kubra setiap pagi lepas subuh dan petang selepas asar atau lepas maghrib. Amalan ini bukan untuk menduduki rumah baru sahaja, tetapi amalan harian sunat yang dituntut untuk dibacakan setiap hari pagi dan petang. InsyaAllah syaitan akan menjadi lemah untuk menggoda dan mengganggu pengamalnya yang sentiasa berzikir. 6 ialah membaca surah Yasin. Amalan membaca surah Yasin sangat banyak kelebihannya. Apabila ayat yang dibacakan ayat-ayat dari surah Yasin, molekul yang terbentuk adalah tersusun sempurna. Molekul air ini akan diproses dalam tubuh lalu menyampaikan pesanan pada air di otak dan pembuluh darah. Air ini akan memperbetulkan fungsi-fungsi dalaman tubuh bagi menenangkan jiwa. Hasilnya, dengan izin Allah, air akan bertindak menurut pesanan yang diniatkan dilaksanakan tanpa kita sedari. Ayat-ayat suci dari surah Yasin mempunyai manfaat yang lebih berbanding air yang biasa saja. Air Yasin berupaya untuk menyembuhkan penyakit, menerangkan hati dan jiwa dan sebagai penawar untuk mengelakkan gangguan makhluk halus. Justru kita boleh menggunakan semburan air Yasin dengan menyembur di penjuru-penjuru rumah. Tips yang ketujuh ialah solat berjemaah. Mengambil berat tentang solat berjemaah akan menjadikan seseorang Muslim bebas serta aman dari gangguan syaitan. Bersikap sambil lewa terhadap solat berjemaah menyebabkan syaitan akan mengambil peluang untuk mendampingi mereka. Apabila selalu berdampingan, lama-kelamaan ia akan berjaya merasuk, menyihir atau melakukan kejahatan lain. Seterusnya, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi mempunyai banyak kelebihan termasuklah menjauhkan seseorang daripada terkena gangguan syaitan dan jin. Tips yang ke-9 ialah membaca doa ketika ingin masuk ke dalam rumah.
Nabi SAW juga mengajar kita untuk membaca doa ketika ingin masuk ke dalam rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengingati Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingati Allah, bismillah dan jangan lupa mengucapkan salam ketika masuk, maka syaitan berkata, kamu memperoleh tempat menginap. Tips yang terakhir ialah membaca surah Al-Fatihah dan surah 3 Kul. Membaca surah Al-Fatihah dan surah 3 Kul ialah sebagai pendinding dan amalan untuk menghindari atau melindungi diri dan keluarga kita daripada gangguan sihir, syaitan, iblis, jin, kejahatan manusia atau musuh dengan menggunakan doa dan ayat-ayat Al-Quran dalam surah tertentu yang terbukti sangat mujarab. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, bacalah Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, surah An-Nas dan surah Al-Falaq sebanyak 3 kali ketika pagi dan petang. Ia mampu mencukupkan kamu dari segala sesuatu. Namun begitu berhati-hatilah apabila meminta seseorang membuat pagar pendinding rumah. Ada kalanya kita berharap pada pagar untuk melindungi kita, padahal pagar itulah yang makan tuan. Yang terbaik berharaplah kepada Allah dengan mengikuti apa yang telah diajar oleh Rasulnya, pasti kita akan selamat. Amalan memakai tangkar dan azimat masih lagi diamalkan oleh sebahagian masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Kebanyakan mereka tahu hukum memakai tangkar adalah haram dan boleh membawa kepada syirik. Namun oleh kerana tangkar itu mengandungi potongan ayat-ayat Al-Quran dan huruf-huruf hijaiyah, mereka merasakan ianya harus dan dibolehkan. Umat Islam secara umumnya menerima bahawa pemakaian tangkar dan azimat adalah haram di sisi Islam dan boleh membawa kepada perbuatan mensyirikkan Allah SWT. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya jampi tangkar dan tiwala itu syirik. Sesiapa yang menggantungkan tangkar dan azimat, kehidupannya akan menjadi tidak tenteram dan mudah diganggu. Perkara ini disebabkan syaitan dan jin yang menghuni tangkar dan azimat itu akan menyakiti dan memusnahkan kehidupan pemakainya. Hakikatnya, tangkar azimat adalah merupakan satu simpulan sihir. Oleh demikian, sesiapa yang memakai tangkar azimat, maka dia telah menyihir dirinya sendiri. Kesan dari sihir tersebut akan menyebabkan kehidupannya tidak tenteram. Oleh itu, sewajarnya kita mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan dalam usaha melindungi diri dan tempat tinggal dari sebarang gangguan. Sesungguhnya Allah SWT sebaik-baik pelindung dan tempat pengantungan. Firman-Nya maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Ibnu Kathir berkata, iaitu kita semuanya adalah di bawah kehendak Allah dan ketentuannya. Kepadanya kita bertawakal dan dialah sebaik-baik pelindung. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapatlah difahami bahawa membacakan ayat-ayat ruqyah dan perlindungan kepada diri serta kawasan tempat tinggal kita adalah hal yang dibolehkan dalam Islam.